Allah bagi menganjurkan beberapa Quran pada tahun yang ke-9 sekarang dan kita dipilih untuk melaksanakan program tersebut. Terima kasih kepada Salam dan semua muslim yang terlibat. Dan disebabkan juga kita perhatikan dan melakukan kedatangan Al-Fadhil Dr. Ustaz Non bersama-sama kita. Mudah-mudahan majlis Quran ini yang mengikuti semangat kita untuk meneruskan serta kita ditarbiyah di bulan Ramadan untuk kita terus komit dan kita memberikan istiqamah dalam ibadah kita dalam bulan Ramadan dan Syawal insya-Allah. Jadi kesempatan Hadirat Muhammad Muslim-Muslimat hadirin yang berhormat sekalian, sekarang tibalah acara yang kita tunggu-tunggukan, ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dod yang bertajuk Cetusan Cinta dari Al-Quran. Segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Dekat sikit. Sebab nak burung. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, kepada pihak Jabatan Agama Daerah Utara, semua yang hadir daripada kalangan asatizah, ustazah, tuan-tuan guru, alim, ulama yang ada dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Seterusnya yang saya raikan ayanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, mudah-mudahan semua yang ada dalam majlis ini saya doakan agar Ramadan kita Allah Ta'ala terima. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Semua sehat kah? Alhamdulillah. Baik. Nama penuh saya. Ini mikrofon ni pelan sih. Gemar buang tak buang. Gemar dia buang. Iko dia buang. Cantik. Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman.
Saya berasal daripada orang Pulau Pinang, Bukit Tajam. Dulu masa belajar dekat masjid negeri, sebelum tu sekolah rendah saya sekolah Kebun Sirih. Saya sekolah Kebun Sirih. Kemudian pergi sekolah di Mawang Tebai, sekolah menengah. Kemudian sambung diploma Masjid Negeri Pulau Pinang. Masa sambung diploma, rumah mak bapak saya dekat Jalan Baru. Tiap-tiap minggu naik feri kayu basikal lintas balik rumah. Tiap-tiap minggu 2 jam kayu basikal. Heran kalau saya rupanya Allah nak bagi ada stamina nak ceramah. Heran saya nak kayu basikal. Baik ada tak malu ni. Kayu basikal tiap-tiap minggu 3 tahun belajar. Naik basikal liran. Basikal liran tu kalau mereka buat kayu basikal dekat kayu amal gambar kalau kita join mereka tengok basikal kita tu, hak geng-geng yang sayang basikal ni, suka basikal, mereka tengok, mereka suka. Pasal tahun 1996 yang basikal sampai lah ada orang 1996. Jadi saya kemudian baru pergi Mesir ambil kuliah Quran di Ma'had Qiraat Al-Azhar Shubro. Kemudian baru balik ke Malaysia tahun 2008. Tentang sini ada kuliah dengan Ustaz Jalal lebih. Ustaz Jalal ini member kami ya. Ustaz ni dia lebih kurang macam saya, lebih kurang tak. Ustaz Jalal main dengan kuliah yang bagus. Dia cerita sirah sono. Ustaz Jalal ni dia cerita sirah sono. Baik, hari ini kita baru lepas Ramadan. Dalam satu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, tajuknya Ibrah Quran. Bersempena bulan-bulan Quran, habis Ramadan pun duk main juga buat Syawal. Saya kata ini peluang. Ini peluang. Oleh itu tuan-tuan rebut peluang ni elok-elok. Sebab peluang ni kalau kita tak rebut, kita akan menyesal. Dalam Quran Allah cerita dekat kita beberapa tempat yang kita menyesal pasal tak rebut peluang. Contoh, kita buat ayat biasanya malam berapa tahun Lailatul Qadar? Malam 21 bah. Allah sayang tak bangun. Menyesal. Pasal apa? Sebab tak ambil peluang. Dah tarawih dah malam tu, tapi tak jaga sikit ujung tu, tak jaga. Sahur terlepas pula. Allah menyesal dah sudah. Pasal apa menyesal? Pasal tak ambil peluang. Bukan kata tak ada bulan Ramadan. Ada dalam bulan Ramadan. Tapi pasal tak rebut peluang tu ambil. Menyesal lah. Nampak? Menyesal ni dia akan jadi bila kita tak rebut peluang. Menyesal ni Allah cerita dalam Quran 3 tempat. Menyesal sebab apa? Sebab apa? Sebab dalam Quran, sebab hari ni kita nak cerita pasal Quran. Sebelum ni kita cuti sebulan Ramadan, kita tak kuliah tajuk ni. Cuti, saya duduk ke Selangor. Saya duduk Selangor, saya kuliah kat sana saja. Sebulan. Pagi-pagi tuan-tuan tengok saya dalam TV ngaji bersama Ustaz Don dan Ustazah Syarifah Kasim. Ya, sana. Cuti sebulan. Sebelum tu, bulan Rajab, bulan Syaban, kita kuliah dengan Jabatan Agama. Banyaknya saya cerita pasal ta'ajubnya Quran dan juga surah Kahfi tentang pertahanan kita di akhir zaman. Habis cerita tu tak habis, cerita tak habis. Tapi nak ulang dekat sini, rasa dah masuk Ramadan, patutnya tuan-tuan dah pulun dah pahala, dah pulun baca Quran khatam, kita ambil tajuk yang lain pula, peluang. Sebab apa? Sekali kita nak baca nama Quran. Quran
huwa kalamullah. Sebelum nak masuk kalamullah, kena faham 2-3 benda dulu. Kalau tak faham, ngajilah tahu mana pun, dia duk tak faham situ juga. Sebab apa? Ada kunci dia kita tak dapat. Tuan-tuan tak percaya? Saya bagi satu contoh. Kalau kita tak faham, apa kita akan rugi? Tengok, bulan Ramadan. Semua orang tahu bulan Ramadan kena puasa. Siapa yang dengar Ramadan boleh duk tanya orang, Ramadan kita nak buat apa? Hak tu memang teruk, orang panggil bodoh piang. Bahasa kita panggil bodoh piang. Hak tu memang teruk, Ramadan ni nak buat apa? Puasa lah, buat apa lagi? Takkan tak reti ni. Benda tu maklum. Sebab apa? Daripada kecil kita duk hafal, ngucap 2 kali syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Betul tak? Semua orang akan baca lagu tu, orang Islam. Ini contoh orang Islam lah. Kemudian bila jadi lagu tu, Ramadan semua orang tahu kena puasa. Malamnya kita tarawih, sunatnya. Di situ berlaku satu benda. Bila orang bincang tentang 8 atau 20, seolah-olah jadi satu benda pada kita. Hampa tak faham kan Ramadan nak apa gambar. Tengok Hai, padam terus. Bateri habis lah. Seolah-olah tak ada apa. Cerah bateri habis. Bateri habis. Dengan aku orang tak boleh pakai everyday. Hampa kena pakai energizer. Suara ni tak boleh ya. Main buh baru. Tak edit ni, tak edit. Mikrofon tadi mana? Main mikrofon tu. Nak pakai bateri tak? Tak payah. Tak payah. Buh ni. Main ni. Yang ni kemah. Tapi ni pun tak ada nyawa ni. Dia kena ada yang ada tali, ada nyawa. Tak apa ni saya pelik depan ni tadi. Nak bagi elok. Dalam kamera nak tengok elok. Kalau saya orang kata apa mengaji serabai lu ni. PDP 1288. PDP 1288. Honda. Lampu tak katuk. Tak lagi nak start balik tak boleh. Ni bukan malah lalu tu kodam. Lagi kena punca. Pergi tutup dulu, saya masuk lain, tak apa. Bagus orang masjid ni, lampu menjaga. Baik. Seolah-olah bila kita kata bulan Ramadan mai, kemudian masih lagi negara Malaysia bincang lagi 8.20, tambah pula hari tu masuk malam ke berapa? Malam 20 ke malam 18. Bincang pula selawat antara sembahyang. Saya kata hampa ni tak faham apa Ramadan mau. Jom kita tengok Quran bagi tahu kat kita dia mau apa masa Ramadan. Kita duk main selera kita tak boleh pakai. Selera kita tak boleh pakai. Pasal Allah sebut dalam Quran surah Al-Mulk ayat 14, Allah kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah buat kita? Kalau dia betul buat kita, pengetahuan dia ke atas kita sangat halus. Dia tahu apa kita perlu. Pasal itu dia tak boleh ikut cita rasa kita. Kalau ikut cita rasa kita, hari ni orang lelaki nak kahwin dengan orang lelaki. Ni mangkak. Orang lelaki nak kahwin dengan orang lelaki. Apa lagu tu? Pasal ikut selera kita tak boleh. Kita kena ikut selera yang Allah Ta'ala bagi tahu tang mana kita kena bi. Pasal dia kena kita. Surah An-Najmi ayat 32. Allah Ta'ala kata dekat kita, huwa a'lamu bikum. Allah kenal kita. Idh ansha'akum minal ard. Ketika mana hampa daripada tanah lagi dah tahu dah. Hak ni lagu mana, hak ni tanah mana lebih, hak ni tanah mana. Macam ada yang setengah tanah gambut lebih, dia gelap sikit. Hak sini tanah merah lebih sikit, dia cerah sikit. Allah kenal daripada tu. Daripada tu. Idh ansha'akum minal ard
Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Masa tuan-tuan duk ada dalam perut mak kita pun Allah dah kenal dah kita lagu mana. Dia kenal kita. Sambungan ayat dia lagi, fala tuzakku anfusakum. Jangan kita belagak macam kita tak pernah buat dosa. Jangan kita berhujah dengan orang macam kita tak pernah buat dosa. Hei, saya kan, saya pun buat dosa. Mana boleh lari daripada dosa? Allah dia habaq kat kita ayat, huwa a'lamu bikum. Aku kenal hamba. Ketika hampa daripada tanah, ketika hampa semua daripada perut mak hamba, kita semua sama. Kita semua daripada perut mak kita kenal dah. Ajinnatun, masa janin. Mau Tuhan tak kenal kita. Dialah cerita kat kita macam mana cara kita jadi dalam perut mak kita. Betul tak betul? Hak yang orang yang pakar-pakar buat pasal embryologi, itu siapa nama dia tu? Siapa nama dia? Lupa pula dah. Embryologi yang buat buku dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gary Miller seorang lagi. Keith Moore. Profesor Keith Moore, K-E-I-T-H, Keith M-O-O-R-E, Keith Moore. Dia tulis dalam buku dia sampai orang kata apa? Dalam sejarah manusia lah, orang kena mengaku kata dalam Quran yang cerita paling betul macam mana cara duduk dalam perut ibu. Pasal surah An-Najmi ayat 32 dah beritahu, huwa a'lamu bikum. Allah kenal kamu. Kamu duduk dalam perut mak kamu tu jadi macam mana? Daripada alaqatin, summa min mudghatin, summa alaqatin, summa macam mana ayat dia? Ambil Quran. Baca elok-elok. Yang warna oren. Barulah orange sikit. Surah Al-Mu'minun, betul? Juzuk 18. Baca bagi semua dengar. Tuhan ni dia habaq kata dia kenal kita. Sebab tu kalau kita nak baca bulan Ramadan hari tu, kena baca ikut Tuhan. Pasal dia yang akan bagi tahu bulan Ramadan aku nak apa buat apa. Kita duk buat nganga lagu tu. Lepas tu gaduh tak tahu apa. Mailah baca Quran dan habaq apa kat kita. Tak betul ya kalau lagu tu. Tunggu sana. Dia lah. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Daripada ayak benih jadi segumpai darah pecah jadi macam janin tu, hak yang tu kemudian jadi tulang dulu, tulang balut dengan daging, lepas tu baru jadi macam manusia, keluar telinga dulu, baru keluar pula tangan apa semua, telinga nak dengar, pasal tu duduk dalam perut kena mengaji surah Maryam, surah Taha, surah Yusuf. Pasal telinga dah bergerak dah berfungsi dah. Siapa cerita ni? Tuhan cerita kat kita. Jadi kalau Tuhan cerita macam tu mai kat kita, takkan dia tak boleh habaq kat kita bulan Ramadan dia mau apa? Betul tak betul? Jadi bulan Ramadan hari tu Tuhan mau apa? Baik, yang pertama kita tengok ayat 183 Ramadan. Orang selalu baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, aku wajibkan hamba semua puasa macam mana yang aku wajib umat terdahulu supaya kita semua bertakwa. Betul? Tuan-tuan, ayat ni dia nak abang kat kita kata puasa tu wajib di bulan Ramadan. Tapi dalam Quran
Ada dekat kita 6,236 ayat. 6,236 ayat. Tuan-tuan jangan marah. Orang-orang tua dulu duk abang kat kita, ayat dia ada 6666. Jangan duk buat pandai, jangan duk buat pandai. Jangan duk kata ni apa orang tua duk kencing tuan-tuan semua. Patut semua duk bau hancing kena kencing ya semua. Dah, jangan duk kata lagu tu. Kalau hang pandai, dulu hang dah kira dah ayat Quran ada berapa. Orang tua abang kat kita supaya kita cerdik, supaya kita pandai dapat tangkap. Kurang-kurang bila orang tanya ayat Quran ada berapa? Ada 6,000 lebih. Kita tak ada duk kata 5,000. Ayat orang tua bagi kita faham 6. Oh senang kita nak ingat. Ayat dia yang betul ada 6,236 ayat. Ada lebih kurang tambah tolak 370,000 patah perkataan. Huruf ada dekat 700,000 bahkan. Cuba cari kali. Dalam 6,236 ayat, dalam 370,000 patah perkataan, bulan Ramadan sekali ya Allah Ta'ala sebut. Surah Baqarah ayat 185. Allah kata apa dalam ayat tu? Allah kata syahrul Ramadan. Betul tak betul? Bisa dengar kan? Sekali ya. Tapi Allah tak letak sebelah dia puasa. Mana Allah letak puasa pula dia? Allah kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Aku nak bulan Ramadan hampa hidupkan Quran. Pasal itu semayang tarawih ada 2. Kalau 8 baca panjang, kalau 20 baca pendek-pendek. Hidupkan Quran. Berapa ramai orang silap? Puasa ramai, buka puasa ramai, tarawih ramai, tadarus seorang pun tak ada. Sedangkan Allah abang dalam banyak-banyak bulan Ramadan aku turun Quran. Bulan ni mulia pasal Quran mai. Nabi ni mulia pasal dia dapat Quran. Bumi Mekah mulia, watini wazaitun wa turi sinin wa hadza baladil amin. Tu Mekah. Mekah tu aman mulia pasal Quran turun ke dia. Turun tang tanah dia, dia tak turun tang Malaysia. Malam yang paling hebat, yang paling best, malam Lailatul turun Quran malam tu. Tuhan bagi tahu bulan Ramadan aku nak hamba hidup Quran. Kita duk nampak semayang tarawih, nampak tak berapa nak clear. Tu yang duk bincang 8-20 pasal dia nampak semayang, dia tak nampak dalam semayang tu kena baca Quran. Tu suruh duk buat 8 baca panjang, 20 baca pendek pasal nak hidup yang ni. Malam ni tak baca dah. Kalau lepas dengar ceramah ni tiba-tiba semua nak jadi insaf nak sembahyang tarawih malam ni, apa buat? Aku tak mau. Jabatan agama tangkap sekok-sekok mampui. Sumbat dalam penjara. Mana boleh, malam ni tak boleh buat. Nampak tak saya sebut apa tadi? Ada beberapa perkara kalau kita tak faham, syarahlah pasal Quran sampai sudah orang tak mau baca Quran. Pasal kita ada sedikit misconception, kalau bahasa Inggeris panggil. Dia ada silap faham sikit. Macam bulan Ramadan. Pasal tu setiap kali Ramadan mai, pasang niat tapi ujung tak jadi. Pasang niat tapi ujung. Pasal ibu dia tak buat. Apa dia? Bulan Ramadan dia nak Quran. Pasal tu Nabi by hook or by crook, bulan Ramadan mau khatam Quran sekali dengan Jibril. Cuba tengok. Oi, Nabi dengan kita sibuk lagi dia. Tahu-tahu kita buat sibuk lebih daripada dia. Kita tak khatam Quran. Kita tak khatam Quran. Nabi make sure by hook or by crook, bulan Ramadan aku kena khatam dengan Jibril sekali. Sepanjang hidup, kecuali masa nak meninggal, 2 kali khatam bulan Ramadan. Tu dia. Punya nak make sure aku faham Quran nak apa aku buat di bulan Ramadan. Apa dia? Tuhan mau aku hidupkan Quran. Kita nak. Kita salah faham. Kita salah faham. Ni kenapa betul? Ni kenapa betul? Sebab kalau tidak, kita tak akan nampak Quran ni hebat. Dia sampai mai kena bagi tahu kat kita, ni ada 1 bulan hampa kena hidup dia, tahu ke? Dia special. Jangan buat lebih kurang. Sebab tu Nabi berani sarankan kepada kita, siapa yang puasa 30 hari Ramadan, kemudian turut 6 hari lepas tu,
dia sama seperti puasa setahun. Pasal apa Nabi boleh jamin puasa setahun? Pasal 30 hari tu pasal wajib. Lah ni mai tak wajib. 6 hari hang boleh balas atas dia. Setahun aku dah jamin hang akan hidupkan Quran yang hang jangan takut. Tidak betul. Tak usah pergi jauh. Ambil balik kita 3 tahun yang lalu. Ambil balik kita 4 tahun yang lalu. Macam mana? Kita tinggal puasa 6, kita tak hidup Quran. Sampailah hidup tak hidup? Tak hidup. Sebab tu Nabi berani jamin, siapa hidup Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang hidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, iman kita ni betul tak? Pertama, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul. Betul tak betul? Hak ni ada nombor 3. Siapa yang hidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, hak ni mai sekali. Kemudian dia turut pula 6 hari puasa bulan Syawal, dia seperti puasa sepanjang tahun. Pasal apa boleh jamin sepanjang tahun? Pasal hak ni dia ada. Time wajib aku boleh buat 30 hari. Tak wajib 6 hari aku boleh balas ke atas. Hamba jangan takut, sebulan, setahun pun aku boleh balance hidup aku baca Quran. Cuba tengok balik kita 2 tahun lepas. Pasal apa? Sebab kita salah faham apa yang Allah Ta'ala mau kita buat. Alah ni jom kita tengok Quran ni apa. Sebab cara dia cerita kat kita macam sempoi. Sebab tu Quran mula-mula sekali dia starting, dia bagi tahu kat kita Quran huwa kalamullah. Ni ulama sebut Quran dia kalam Allah. Dia tak sama macam kalam bashar. Bashar ni bukan bashar Asad. Bashar ni manusia. Manusia kita ni. Percakapan kita ada salah. Macam saya cakap tadi ada salah. Ada banyak yang saya cakap tadi salah. Tersalah imbuhan, tersalah tata bahasa. Salah. Quran ada salah tak? Mana ada salah. Pasal itu dalam mana-mana tesis, tanyalah siapa pun, doktor ke, profesori ke, tanyalah siapa. Bila dia buat, orang ambil degree, macam saya ambil degree diploma tu, mana berani kita tulis dekat bawah tu, wahai profesor yang nak semak tesis saya, semaklah, tidak akan ada kesalahan dalam tesis saya. Ni dia, profesor akan cari sepatah-patah. Betul tak betul? Tapi Quran dia bagi, dia kata apa? Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau hampa boleh buat satu lagi Quran lagu ni, hampa buat mai satu surah kat aku. Panggil semua orang dalam satu masjid ni, bincang sama-sama, bawa keluar satu surah. Kalau hampa betul boleh lawan. Kalau hampa ada ragu-ragu, ada jumpa salah dalam ni. 1438 tahun, seorang tak sesuai, sekok pun tak boleh buat mai nak kata dalam ni ada salah. Yang ni kata kalam Tuhan. Dia beza dengan kita. Kita duduk baru 5 minit, berapa patah salah belum. Masa kami mengaji dengan arwah almarhum Tuanku Datuk Arundin, dah dekat sejam lebih dia ceramah, sejam 5 minit lagu tu. Lepas tu dia cakap lagu tu, dia kata mana boleh kalam kita tak sama. Saya tu dia lah Tuanku. Saya cakap kat tuan-tuan beribu salah. Dia kalau dia kata dia bercakap sejam beribu salah, saya 5 minit beribu dah salah. Sebab apa? Kalam manusia bila cakap salah, yang ni cakap tak salah. Pasal tu kita seru ramai-ramai, jom mainlah baca yang ni. Kita balik kepada kalam yang tak pernah salah. Tuan-tuan ada problem dalam hidup, mai tengok tang sini, dia bagi jawapan sebiji-sebiji, sebuah-sebuah dia bagi dekat kita. Buka aja selak, baca aja tang mana, jawapan ada. Jangan takut. Ni tangan ni Allah Ta'ala yang tentukan kita. Tuan-tuan mai bismillahirrahmanirrahim. Buka, baca, adalah jawapan untuk kita sekali lagi. Saya berani cakap kat tuan-tuan sebab saya masa mengapai 30 juh dulu, kita ada problem, kita mengapai juh lain. Kita ada problem, baca, ada je jawapan untuk kita. La ilaha illallah.
betul no, Nabi kita, siapa yang nak cakap, nak dengar Allah cakap dengan dia, baca Quran. Tuhan tahu kita. Dia lorong kita bila kita pegang tu, ada jawapan untuk kita. Sebab dia tak pernah salah. Mana boleh salah? Macam contoh baru ni kan ada, bukan baru lah, ada orang kata dekat kita, contoh tuan-tuan duk mengaji ilmu yang pelik-pelik ni, tasawuf lah, tuan-tuan duk mengaji ilmu apa, tarikat lah apa semua, ilmu ni mana Nabi pernah buat? Nabi tak ada pernah hajar sufi-sufi semua ni, zikir-zikir Nabi tak ada pernah. Tuan-tuan belajar mana? Hak ni semua tak betul. Baik, kalau kata lu betul, tak usah pergi jauh lah. Habaq mai kat saya, hadis mana Nabi habaq nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan waw, dengung. Habaq mai kat saya, nun mati Nabi habaq Abu Bakar, nun mati bertemu dengan waw, dengung. Wajibul ghunnah, bukan, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah tu siapa ajak tuan? Kalau betul nak kata bid'ah, ilmu yang belajar apa tasawuf, kalau ilmu yang belajar apa lagi, apa fiqh lah apalah semua duk mai duk kata ni tuan-tuan duk belajar apa saya ni Nabi tak pernah duk ajar. Kalau betul nak kata lagu tu, saya mai habaq, tolong habaq kat saya. Ilmu tajwid siapa yang mengajar? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kalau nak kagum kan Imam Bukhari. Habis tuan-tuan nak belajar apa ilmu tajwid? Awak yang tuan tak mau duk kata bid'ah. Jangan jadi orang yang tak cerdik tuan-tuan. Golongan-golongan ni akan mengambil kesempatan ke atas tuan-tuan sebab depa tahu kita semua tak cerdik. Tapi depa silap, akal depa panjang sejengkai saja. Jengkai dekat. Saya pesan kat tuan-tuan, lepas ni kalau orang tanya, habaq ilmu tajwid. Tapi tuan-tuan kena cerdik lah. Nun mati bertemu apa duk salah sebut ke kan? Habislah kantui lah. Kena cerdik lah. Hak mana terdengung, hak mana tak dengung, kena cerdik lah. Barulah lawan dia betul. Saya kira kata, ni apa duk kata bid'ah apa? Tanwin bertemu dengan Hamzah, dengung apa? Yang tu izhar alqi. Salah lu tu. Boleh faham Yang tu kena cerdik. Yang tu kena cerdik. Ni bekal saya bagi. Orang tunggu masa ya. Tiap-tiap hari tuan-tuan jangan takut. Tiap-tiap hari kita kuliah, mereka pun akan kuliah dan mereka akan cakap macam-macam. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, itu salah satu. Bagi tahu dekat saya, ilmu tajwid siapa yang ajar? Kalau Nabi tak pernah ajar, sekarang juga semua orang kena tutup buku tajwid, buang. Kalau boleh yang tu, hak lain pun boleh. Satu, dua. Ni saya abang, kalam manusia salah, duk abang. Kalam manusia salah. Apa dia? Bila orang bagi tahu kat kita, ni siapa duk pakai Imam Syafi'i ni? Imam Bukhari ni hadis sahih. Imam Bukhari ni hadis sahih. Barangkali Imam Syafi'i dia tak jumpa itu hadis. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan dengan saya lebih kurang sama. Yang tengok ni pun lebih kurang sama. Orang pesan kata kat saya, ni hang jangan duk serang orang. Saya tak serang. Saya bagi tahu tang mana yang kata salah. Apa dia? Tuan-tuan kena ingat, kalau sebut Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam apa itu, Imam Ibnu Majah, Imam Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, apa lagi nama? Semua imam-imam yang kita sebut tadi tu, tuan-tuan akan nampak semua macam hidup sezaman ya. Betul tak betul? Sebab kita tak kenal ni mana dia ni. Betul tak betul? Saya nak bagi tahu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu ada anak murid. Anak muridnya nama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi apa yang Imam Ahmad bin Hanbal kata pasal Imam Syafi'i? Sebelum Imam Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak reti hadis ni apa, hadis ni apa, hadis ni apa, hadis ni. Kami tahu hadis pukul rata semua. Imam Syafi'i mai dia susun, yang ni hadis hukum, yang ni hadis yang ni ada nasakh, yang ni ada mansukh, yang ni ada yang ni. Imam Syafi'i susun satu. Pasal apa boleh cerita? Pasal Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i. Sebab tu metodologi, kaedah Imam Ahmad bin Hanbal sama macam Imam Asy-Syafi'i. Siapa dia anak murid Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan? Habaq mai kat saya. Anak murid Imam Ahmad bin Hanbal jangan lupa Imam Bukhari.
Maknanya apa? Imam Bukhari belajar dengan anak murid kepada Imam Syafi'i. So jangan duk pandai-pandai nak mengata dekat Imam Syafi'i, kata ni Imam Syafi'i tak jumpa barangkali. Kena cerdik sikit. Imam Syafi'i, anak muridnya Imam Ahmad, anak murid Imam Ahmad adalah Imam Bukhari. Secara tak langsung kaedah ilmu itu, apa yang Imam Syafi'i ada pada Imam Bukhari. Boleh faham? Clear? Jangan ragu-ragu lagi. Boleh faham? Hebat Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Hebat. Kita ni yang mangkap. Imam Syafi'i tak masuk lah. Era-era kita ni tak masuk lah. Ni Tok Wali punya cerita. Boleh faham So ambil balik tadi. Apa dia? Quran kalam Allah. Dia bukan kalam macam manusia. Kalam manusia berjanji, berjabu orang kata. Tak ada duk buat apa. Kalam manusia. Allah wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Rum ayat yang ke-6 ayat tadi. Allah dia janji dia akan balas balik apa yang dia akan kata. Dia kata boleh pahala, hampa boleh pahala. Hampa boleh azab, wa'ayazubillah. Saya doa mudah-mudahan kita semua boleh pahala bukan azab. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa dia? Al-Quran. Sini biasa kuliah maghrib sampai pukul berapa? Sampai Aisyah lah no? Ni Aisyah masuk dah lah. Kan? Yalah, ngaji lama apa? Sikit lah. Yang ke-9 lah ni, lagi 10 minit habis. Tu macam mana? Awak muka dia buat cemas lah. Selalu sebelum ni seronok nak berhenti. Berhentilah, seronok lah. Sikit lah, ke-9. Al-Quran, sekali lagi saya beritahu. Al-Quran kalamullah. Quran kalam Allah. Al-Mu'jiz. Oh, ada nombor 2. Nama dia Al-Mu'jiz. Apa dia? Bila dia main, semua orang tak akan boleh lawan dia. Al-Mu'jiz tu lebih kurang faham lagu tu. Maknanya dia melemahkan ajuz ni orang tua. Ajuz ni orang tua. Bila kita mu'jiz, dia mengorang tuakan orang. Apa maksud dia? Orang nak lawan dengan dia daripada duduk gagah lagu tu, tengok apa? Quran. Allah, lembek tak boleh nak lawan dengan dia. Sebab apa? Semua yang ada dalam Quran, dia lipat jawapan kita. Habis tak boleh nak lawan dengan dia. Mailah kok mana pun. Mailah kok mana pun hujah dia lipat lagu tu juga. Contoh. Orang main cerita kat kita. Ni saya minta ampun, minta maaf. Sebab ni ada jabatan agama. Nak berhenti azan lu ke? Nak ceramah lu? Tuan. Biasa je lah, tuan. Ni masjid lain pun ada dekat-dekat kan. Kalau lepas azan ni kan. Kalau jabatan agama ada, saya salah, saya minta ampun, minta maaf lah. Hari ni saya tak nafi. Ini kita nak pergi pada kalimah mu'jiz. Mu'jiz. Mu'jiz ni saya dah habaq dah tadi. Bila Quran bercakap, hak kita ni semua jadi lemah, tak akan boleh lawan dia. Dia yang paling betul. Dia lemahkan kita semua. Fir'aun pun tak boleh lawan. Siapa lagi tak boleh lawan? Semua tak boleh lawan. Abu Jahal tak boleh lawan, Abu Lahab tak boleh lawan. Semua tak boleh lawan dengan dia. Namruz, semua tak boleh. Wahai semua hebat-hebat. Memang Quran tak turun kat di bawah. Tapi apa yang ada dalam Quran semua ada dalam kitab-kitab sebelum ni. Ayah. Contoh, itu saya beritahu, saya minta maaf kalau ada salah, saya minta maaf. Saya tahu salah satu benda yang seronok dalam hidup kita ialah bila kita bercinta. Saya pun syok kan. Siapa tak syok cinta ni pelik lah. Cinta ni syok. Sehingga kan seronok dan syoknya cinta tu membuatkan orang buat istilah jangan buta kerana cinta. Saya dulu faham buta kerana cinta ni sebab orang boleh nampak yang haram itu halal. Contohnya dia berzina pasal dia cinta.
Dia syok dengan satu orang lelaki, dia sanggup menyerahkan diri dia pada lelaki itu. Nah, ambil aku, bil lelaki tu buat lebih kurang kat dia. Sial dia habis. Lepas tu tengok-tengok tak jadi, tinggal dia lagu tu. Mengandung anak luar nikah apa-apa jadi. Ni banyaklah lah ni jabatan banyak. Rupa-rupanya hak tu sebahagian yang kata buta kerana cinta yang saya nampak sejak kita dah besar lagu ni. Ada sampai tahap, sebab bila kata buta, makna dia buta, dia tak nampak matahari. Mailah 10 matahari terang pun orang buta dia tak nampak lah. Dia duk tanya awak gelap, dia buta. Bila kata jangan buta kerana cinta, untuk pengetahuan tuan-tuan, lah ni maaf disebabkan beberapa perkara individu, diri sendiri, orang yang nak bercinta, yang nak kahwin, lelaki perempuan, keluarga, sebab ilmu agama kurang, pengajian agama kurang, masyarakat memahami agama awal-awal dah salah dah tadi Ramadan. Kita ni disebabkan beberapa faktor. Orang yang mana yang nak kahwin di kalangan anak-anak perempuan ini yang memerlukan wali sebab dia anak dara, sanggup hari ni kata, boleh tak kalau saya nak tukar wali saya jadi wali hakim? Kata pasal apa? Pak hang dah ada. Dak, bapak saya ni seorang lelaki yang fasik. Astagfirullahalazim. Aku kalau pak aku jahat tak mana-mana, aku tak boleh nak kata pak aku fasik. Tapi nak abang kata buta kerana cinta, pak sendiri pun sanggup dia kata fasik. Pasal tu ayat awal tadi saya baca kat tuan-tuan, apa dia? Allah kenal kita daripada kita tanah tadi sampai duduk dalam perut mak kita. Sambungan ayat dia apa dia? Hampa jangan berlagak macam hampa tak pernah buat dosa. Pasal dia rasa dia terror lah. Pasal tu dia boleh gelar dekat bapak dia fasik. Dia cerdik sebab dia mengaji, dia tahu wali yang fasik tak boleh jadi wali. Dia mengaji. Ni hari ni punya cerita. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal awal tadi, sebelum nak dapat anak perempuan yang macam ni, hak bapak tadi tu dulu dah buat dah macam apa ke, kahwin tak mau ambil tanggungjawab ke apa, tak main balik rumah, tak mau jaga apa, dah besar baru nak insaf, anak-anak ada simpan dendam dalam hati. Hak duk jaga dia, pak melakan dia. Contohlah, ni semua saya buat cerita contoh ya, ni bukan drama apa. Contoh aja sekali lalu ke otak lintas nak bagi nampak cerita tu kena. Tajuk tu betul. Tapi sekali lagi kalau tunding ke orang salah dosa lah. Hak jaga pak cik tak boleh nak jadi wali, pak duk hidup lagi. Tu saya doakan anak-anak tuan-tuan dan anak saya, zuriat kita semua selamat, amin ya rabbal alamin. Nampak? Sebab tu dalam Quran dia mai dekat kita, dia nak lemahkan keadaan-keadaan tadi tu. Dia bagi dekat kita surah An-Nur. Awal-awal surah An-Nur, dalam banyak-banyak ayat, dalam banyak-banyak surah dalam Quran ni, mai daripada surah Fatihah, surah Baqarah, surah apa lagi, mailah mana pun, semuanya habaq kata Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fih. Ini kitab Alif Lam Mim, ini kitab yang daripada Tuhan. Tabarakallazi nazzalal furqan. Keberkatanlah kerana diturunkan Al-Quran. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya starting ayat semuanya cerita pasal Tuhan, pasal kebesarannya, pasal kitab, pasal nabi, pasal kitab, pasal Tuhan, pasal kebesarannya. Puji Tuhan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba. Semua cerita yang bagus-bagus. Hamim tanzilul kitab, Alif Lam Mim tanzilul kitab, semua cerita bagus. Tapi mai surah Nur, An-Nur, cahaya.
An-Nur. Starting dia, suratun anzalnaha wa faradnaha. Satu surah yang kami turun, kami bagi suruh hamba baca. Ayat kedua, siapa yang berzina di kalangan perempuan dan lelaki. Awal-awal habang ada hukuman dia. Pasal apa? Saya cerita kongsi sikit. Surah An-Nur ni, dia awal dia habang akibat dulu. Dia habang akibat dulu. Hampa tak jaga isi kandungan aku yang lepas ni, hak yang berzina kena sebab. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kalau hang nampak bini hang berzina dengan orang lain, hang tak ada saksi, hang seorang-seorang, hang kena buat li'an. Dalam surah An-Nur, muka surat pertama. Pasal apa? Cara nak faham surah An-Nur, dia bagi tahu akibat dia dulu. Hampa tak jaga isi kandungan dalam dia, saat lagi yang berzina akan kena sebat. Yang mana nampak bini berzina dengan orang lain, hang tak ada saksi, hang kena buat li'an. Lepas tu bercerai, tak boleh kahwin dah. Macam talak 3. Apa-apa yang kita tak jaga, baru dia cerita lepas tu. Apa dia? Aurat, tunduk pandangan. Ni, tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tengok saya bukti ni. Ni saya bukti ni. Tengok Kan ni semua orang canggih ya. Tolong angkat tangan saya sikit. Berapa orang yang tak ada handphone? Handphone tak ada handphone. Handphone pun tak kenal. Duk ingat handphone ni apa? Dia kata hampun apa? Hampun apa tu hampun? Ni handphone. Siapa yang tak tahu handphone apa bala tak tahu, angkat tangan saya nak tengok sikit. Ni nenek kita pun, nenek angkat handphone angkat handphone dia pun tahu sebut handphone. Boleh dikatakan hampir semua orang ada handphone. Dalam handphone kita kurang-kurang dia ada Instagram, Memang semua orang suka ni, orang tengok gambar dia orang suka. Dia lawa bagus, masya-Allah tabarakallah. Baik, khair. Soalan. Tengok saya cerita betul-betul ni, tuan-tuan tengok saya elok. Dalam Instagram. Tuan-tuan ambil jauh, jangan ambil jauh. Ambil hari raya sudah. Ambil hari raya saja. Tuan-tuan bagi tahu dekat saya, gambar dalam Instagram, gambar siapa banyak, lelaki ke perempuan? Orang semua tahu lah, orang perempuan lah. Orang lelaki tak pasal lah update Instagram ni. Sekali sudah lah. Sebab nak dapat satu gambar tu, kadang-kadang isteri kita dia suruh kita post berdiri tu sampai kat 10 kali. Meluat dah aku. Pasal dia bukan tengok muka kita, dia tengok muka dia. Muka dia tak jadi, dia tak kira dah muka kita. Muka dia jadi, muka kita dia tak kira dah. Muka kita burukkan, mata terpajam apa, dia mampu. Jadi muka dia elok. Yang dia suruh duk tangkap banyak kali sebab muka dia, bukan muka kita. Jangan kata, oh muka saya tak elok ke? Jangan nak kata lagu tu. Dia tak duk ambil kira kita, dia duk kira muka dia. Jadi saya just nak bagi tahu sekali lalu. Jangan rawit yang lama-lama. Sekali lalu je raya baru ni. Dalam Instagram kan banyak gambar orang perempuan. Lepas tu kita semua hak lelaki tengok. Biasa dah ada Instagram, semua mesti tengok. Selok lagu tu kan. Lepas tu kalau orang perempuan tuan-tuan tengok apa marah no. Sia-sia puasa sebulan, berhabis tengok gambar orang perempuan. Hak tu kalau orang biasa. Kalau ustaz lagu ni, dia balas terus. Nama je ustaz. Simpanlah kopiah, buka tengok gambar perempuan. Betul tak betul no? Dia balas bawah lagu tu lah. Betul, dia sidang rapat. Kena. Betul tak betul? Apa tu tengok? Itu tuan-tuan baru tengok, tu pun tengok. Selak lagu tu. Tuan-tuan kan yang duk seru gambar tu masuk. Tuan-tuan kan duk seru ni bagi masuk gambar. Tuan-tuan kan duk seru. Tak, dia main sendiri, betul tak betul? Dia main. Tu tara dia main sendiri, tuan-tuan duk selak. Kalau tuan-tuan pergi tekan like ke apa ke, dia main jerakah kita ke belakang. Bang nak tengok apa tu? Kita kalut, tangan tekan 2 kali. Like. Dia kalau tekan 2 kali, dia like. Like gambar tu. Oh, dia bising lah. Like gambar pula aja ni comel-comel. Tua bangka tak sedar diri, duduklah. Dia duduk balai kita lagu tu. Betul tak betul? Bila semua kena marah. Alah ambil handphone duduk dulu kat penjuru tu. Tunggulah waktu semayang tu yang pakat penuh semayang. Betul tak betul? No? Betul tak betul? Kan? Tapi betul lah, mereka kata tu betul.
Apa ni puasa sebulan? Tunduk pandangan sikit baca Quran. Kata duk tadarus kat masjid. Tadarus punya geng pun kena balas ke? Kata duk tadarus masjid, tengok ramai dia balas habis semua kena rawit habis semua ni kena. Betul firman Allah Taala. Dengar elok saya baca. Surah An-Nur lah. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan kata kepada orang lelaki, tunduk pandangan kamu dan pelihara kemaluan kamu. Betul? Cuma saya ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua saya, bila saya dah tanya tuan-tuan betul tak betul, saya nak tanya lah. Kalau macam tu, siapa bagi kebenaran orang perempuan tengok gambar orang lelaki? Bagi tahu kat saya. Sebab tadi kita kata dalam Instagram gambar siapa paling banyak? Perempuan. Paling banyak. Maknanya ada tak gambar yang sikit? Ada. Gambar siapa? Lelaki. Orang perempuan suka tengok orang lelaki tak? Hai, tak bunyi suara. Hak ni style P. Ramlee bah. Aziz baca bunyi Arab. Aziz baca bunyi syair. Sudin baca bunyi Arab. Ramlee baca tak bunyi langsung. Ni tanya orang perempuan ni. Orang tak suka tengok orang lelaki? Suka tengok orang lelaki? Tak suka? Suka? Tak suka? Hak tu takut nak giling kan? Tak. Hajah, tak usah pergi jauh-jauh lah. Saya masuk tak sat pun berapa ramai orang tengok. Oh, dah ada misal. Betul tak betul? Tak usah duk cong lah. Huwa a'lamu bikum. Kita dah baca tadi. Huwa a'lamu bikum. Tuhan kenal kita. Sebab tu saya tanya orang perempuan, kalau orang lelaki semua tak boleh tengok orang perempuan apa duk like gambar lah apa semua. Saya tanya, siapa bagi kebenaran orang perempuan tengok gambar orang lelaki? Sebab tadi ayat lelaki atas 30, bawah tu ayat orang perempuan. Wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kata pada orang perempuan, tunduk pandangan kamu, jaga kemaluan kamu. Sama macam lelaki. Hari ni tadi misconception. Asal lelaki tengok saja semua kena balas. Ni apa ni duk tengok? Tapi pasal apa orang perempuan boleh tengok? Siapa bagi kebenaran? Tu soalan saya. Pasal apa yang paling teruk? Hak ni seorang pun tak boleh nak kata apa. Betul tak betul? Sebab tu hari ni jadi kacau bilau. Hari ni jadi kacau bilau. Kita sampai tak boleh nak kata apa. Siapa pula tak boleh kata apa? Tuhan kata. Saya bagi kuliah macam ni satu hari tu. Ini masa Ramadan. Bangun seorang kakak tu. Dia tak puas hati. Ustaz, bangun gitu. Bagus yang kakak tu. Bagus, dia orang baik tak salah. Cuma dia nak jawab lah. Orang perempuan ni suka berjawab. Besok Ustaz, ya awak. Orang lelaki ni dengan buat muka ni, orang lelaki dia buat muka lagu tu. Tengok dengan penuh nafsu. Kata lagu tu kita. Orang perempuan dah. Oi, cara. Saya kata tak boleh. Jangan ikut selera kita. Jangan kata ni orang lelaki dia tengok dengan nafsu, orang perempuan tak. Bohong. Pasal apa? Pasal Allah habaq dua-dua untuk kita. Ayat nafsu, laki perempuan masuk. Jangan bohong. Jangan duk cong kat kami. Jangan duk cong. Laki apa mungkin boleh sebab dia bukan ustaz. Dengan ustaz jangan buat pasal dia ada jawapan dah. Tu saya bagi tahu. Hari ni maaf nak ni dalam masjid ni tak apalah kita aja. Yang dekat luar sana daripada kalangan anak-anak dara kita yang mereka faham kalau haid tak boleh main masjid, tak main mengaji terus. Siapa bagi mereka kebenaran untuk tengok gambar orang lelaki? Mana ada? Tak boleh. Sama je macam lelaki. Tidak ada. Tapi hari ni siapa yang tak ambil tindakan? Yang orang ambil tindakan ialah orang lelaki bila tengok orang perempuan. Orang lelaki bila tengok orang perempuan. Orang lelaki bila tengok orang perempuan, orang akan ambil tindakan. Orang akan marah, orang akan jadi isu dan sebagainya.
Hak yang orang perempuan tengok orang lelaki, takkan tak ada siapa nak tegur? Tambah pula orang lelaki lah ni dah macam orang perempuan juga. Betul? Dengan make up dia, dengan badan dia apa berbentuk-bentuk. Betul tak betul? Orang perempuan menteliok lah. Betul tak betul? Hak tu yang duk tengok drama, tengok tu sama je. Sebab tu saya bagi tahu tadi, Quran dia mai dia bagi lemah siapa saja yang nak berhujah. Dia aja yang betul. Kita semua salah. Kita ikut dia, kita betul. Ni. Jadi sebab tu saya ajak tuan-tuan, jom kita baca Quran, kita amal Quran. Paling senang sekali, jom kita tengok cerita-cerita dalam Quran. Dia akan bantu hidup kita. Sebab ingat, Quran ni tuan-tuan jangan pakai Quran ni turun ke Nabi Muhammad 1438 tahun yang lalu. Tuan-tuan jangan pakai lagu tu. Kalau tuan-tuan pakai lagu tu, tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan tahu tepi. Tuan-tuan kena pakai kata, dia kitab akhir zaman. Hak kita duk guna pakai ni baru banyak tu. Dia bekai ni sampai ke Dajjal esok nak main ni. Hak kita guna baru banyak tu. Dia ni bekai sampai ke Dajjal esok tu. Baru nak pakai semua tu. Kita baru pakai banyak tu. Lepas tu kita tinggal dia hak banyak tu. Tak dapat lah. Sebab tu kita buat kembara ni khusus Negeri Pulau Pinang je buat tau. Saya main untuk Negeri Pulau Pinang ya. Sebab kita sayang negeri kita, rakyat kita, masyarakat kita, kita sayang. Kita tak mau alpa dengan perbincangan-perbincangan macam saya abang awal tadi. Terawih, benda yang Allah, selawat. Apa bincang lagu tu ni? Kita nak bincang benda besar ni. Lagu mana nak tegur orang perempuan, lagu mana nak bagi tahu ke orang lelaki, macam mana nak bagi orang perempuan maju ke hadapan. Kita tak mau kata ni jangan duk tengok orang lelaki ni pergi masuk rumah duk duduk. Dah, kita tak kata lagu tu. Kita nak bagi tahu kita jangan tengok orang lelaki, jangan tengok orang perempuan banyak sangat. Tapi kita kena maju ke hadapan. Macam mana kita nak buat? Ada dalam Quran jawapan dia. Dia bincang dengan kita macam mana nak jadi umat yang hebat. Sebab tu dia mai dalam Quran dia kata apa? Surah Ali Imran. Allah jatuh selera. Ni apa? Ali Imran ayat 100 berapa? Rabbaniyin yu'allimuna al-kitaba wa ma kuntum tadrusun. Cepat. Kah. Siapa hafiz dalam ni tolong gagau ni cari tak jumpa ni. Kah. Boleh belum? Ustaz Jalal. Sebab tu hamba tinggal aku seorang atas sini. Ngangong kat aku ni pun. Mana dia tahu itu baca masa Ramadan jumpa. Habis Ramadan tak jumpa. 79. Anu bagus kan? Dia betul. Ada juga orang yang bantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqul lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi Rabbani, Rabba Tuhan, jadi tentera Tuhan, jadi hamba Tuhan. Rabbani, apa Rabbani itu? Belajar, yu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Sama tak macam hadis Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa yang belajar Quran, mengajar Quran. Oh betul.
Dia bukan suruh kita mai baca Quran ni duk buat macam kita tu. 8.20 bincang lah. Pasal apa? Nak bagi baca aja. Dia apa? Jangan macam tu. Walakin kunu, sebaliknya jadilah orang yang hidupkan Quran. Tu abang antara kebaikan kalau kita menghidupkan Al-Quran ialah orang lelaki boleh kahwin 4. Tak, tuan-tuan abang betul-betul kat saya. Lah ni negara kita hidupkan Quran ke tak? Masyarakat di sini hidupkan Quran ke tak? Tak. Pasal itu sampai law tak kahwin-kahwin 4 lagi. Nah, orang perempuan dia point ni je yang dia akan ingat. Hak lain semua dia tak ingat dah. Oh, meluat dengan ustaz tu dia cakap tu. Wahai baru cakap seminit ya. Baru cakap seminit. Tadi dah bagi point yang lain, bagilah point seronok sikit. Betul. Pasal jawapan untuk kahwin 4 semua ada dalam ni. Tak percaya? Mai saya bagi buah sikit. Dah, kahwin ni seronok. Bincang kahwin ni dia jadi semangat. Dia ada tenaga, mata celik. Betul tak betul? Mengaji bukan salah. Salah mengaji kahwin. Salah. Ada setengah orang tu, ini ada jawapan dia ni. Ada dia kata, apa ni meluat aku dengan tok guru ni. Sikit-sikit cerita kahwin. Sikit-sikit cerita kahwin. Sikit-sikit cerita pasal isteri, hubungan suami isteri. Sikit-sikit cerita nikmat berumah tangga. Tak ada benda lain lah. Saya kata ni jangan duk buat bahasa kita ni jangan duk buat buta kare. Tok guru tu bila dia bagi contoh kahwin, bagi contoh keluarga, maknanya hati dia suci. Dia bukan kotor macam kita. Kita siapa yang kita tak tengok? Itu soalannya, bukan tanya kita ni siapa yang kita tengok, bukan. Kita ni siapa yang kita tak tengok? Hak ustaz-ustaz muda ada lebih kurang macam saya ni. Semua artis kita tengok. Tok guru tak tengok. Pasal tu dia tak bagi contoh macam kita duk bagi contoh dalam ceramah kita. Hati dia bersih. Hak dia tahu nikmat itu rumah tangga. Dia bagi contoh yang tu. Itulah guru yang kita kena belajar. Hari ni tak. Dia duduk kira hak dia menyakai. Meluat ni mengaji sikit ya. Asal bab seronok sikit bab kahwin. Asal bab seronok sikit bab kahwin. Apa pemikiran jumud? Silap. Itu menunjukkan guru tu bagus. Dia bagi contoh yang halal. Contoh yang betul, yang dibincangkan dalam Quran, bekalan akhir zaman sampai Dajjal. Bukan macam ustaz-ustaz muda kita lah. Tak tahu. Apa yang kita tak tengok? Pasal tu kita boleh bagi contoh. Saya pasal tak mau bagi je. Kalau nak ikut bagi boleh senarai sorang-sorang. Maknanya hati tak bersih. Tengok macam-macam. Pasal itu kena mengaji dengan tok guru yang alim. Kan macam saya. Tuan-tuan kena mengaji. Yang dia bagi contoh-contoh yang betul untuk mendidik kita. Hak kita, akal dah tak berapa nak clear. Berkabus, jerebu. Bila dengar cakap pasal bab kahwin, benda alai. Dia jadi macam tak seronok, duk marah apa ni. Benda kotor, lucuh ustaz ni cakap. Benda betul dia mengajar apa yang ada dalam ni. Hak yang artis apa yang perempuan yang kita duk tengok tu yang tak betul. Pasal apa yang tu kita nak dengar? Menunjukkan kata kita berada di akhir zaman. Benda betul kita nampak salah, benda salah kita nampak betul. Betul tak betul? Pasal itu dalam doa ayat 10 surah Kahfi tu Allah suruh baca Rabbana atina. Kita tak baca, mengaku kita tak baca. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bila last sekali tuan-tuan baca? Tadi maghrib saya baca aja. Betul tak betul? Apa doa dia? Rabbana atina, wahai Tuhan beri kepada kami min ladunka rahmatan, daripada sisi kamu rahmat. Bagi rahmat. Ustaz macam aku ni tengok mata macam-macam, bagi rahmat. Kerana rahmat kamu je orang akan sayang kat aku. Kalau tak ada rahmat kamu habis aku. Betul tak betul? Sama macam tuan-tuan tak? Sama. Lepas tu wahai lana, dan tolong buka bagi kami nampak apa dia? Min amrina rasyada, pandu kami dalam setiap urusan kami itu rasyada, jalan lurus. Kalau tidak kita nampak yang betul itu salah, yang salah itu betul. Cara ni
Macam saya kata tadi, hak orang lelaki tengok memang salah, hak orang perempuan boleh tengok. Benda tak betul juga, kena teruk. Pasal apa nampak benda tu lurus? Pasal tadi. Pasal apa bila ustaz-ustaz bincang bab kahwin, bab apa, kita rasa macam kotor, rasa lucah. Tapi bila sebut nama hak yang menunjukkan kita, hang tengok, hang ikut, hang baca, hang belik seorang-seorang, hang tahu dia ni besar mana, gambar macam mana, gambar dia ni kahwin, hang tengok benda tu, benda tak betul, mata hang buat maksiat, hak tu kita rasa betul. Betul tak betul? Oi, ya Allah, lajak 20 minit. Sekian. Oh, tak boleh mengaji lagu ni, Ustaz. Lajak, buang masa. Apa dia tadi? Contohlah tadi nak bagi last. Apa tadi? Apa? Poligami, hak tu hang ingat belum? Pediak tu tadi dia kata. Kahwin, betul lah. Betul belum? Sibik hang tahu penasihat 25%. Cantik. Dah, saya nak bagi tahu kata. Kalau saya masuk sini, ni contoh kalau saya masuk sini, saya berkata, Assalamualaikum, tuan-tuan yang duduk sini semua sihat. Tuan-tuan awak buat muka sungguh-sungguh sangat nak mengaji, tak payah sungguh sangatlah. Tuan-tuan bukan nak jadi alim, tuan-tuan nak mengaji biasa, kita mengaji sikit-sikit sudahlah, setengah jam cukup. Tuan-tuan akan rasa macam, ustaz ni pelekeh kita. Betul tak betul? Macam orang perempuan lah, saya masuk sini kata, ni orang perempuan, beringat sikit ni. Yang paling ramai dalam neraka orang perempuan. Mai awal buh tu. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuduh dia ni. Mulut celupak, 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akal. Betul tak betul? Tuan-tuan akan rasa lagu tu. Betul tak betul saya kata? Kita manusia, Allah kenal kita. Betul tak betul? Baik. Dengar saya beritahu tuan-tuan. Tapi pasal apa hari ni? Untuk orang yang nak tuan-tuan umum, orang perempuan umum, apa sangat tanggungjawab kita? Betul tak betul? Tapi kalau disebut istilah khusus, orang lelaki pemimpin keluarga, orang lelaki ketua kepada negara, ketua kepada setiap organisasi, ketua pemimpin dalam setiap tindak tanduk anak-anak dan keluarga dan isteri dan juga kampung, orang lelaki. Soalan saya, kenapa hari ini ayat yang sama kita bagi, tapi kita buat macam kita tak bersalah? Apa dia? Ni, semua ni tak layak untuk kahwin dua. Pasal apa kena kata lagu tu? Hampa tak mampu kahwin dua, jangan duk kata kahwin dua. Pasal apa kena cakap macam tu? Sedangkan Allah bagi tahu kat kita, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kahwin 2, 3, 4. Kalau tak mampu, baru kahwin seorang. Kita ambil yang hujung. Hampa semua tak mampu. Kita merendahkan martabat dan kemampuan orang. Pasal apa kita buat lagu tu? Anak kita baru remaja, tak ada kahwin, dah habaq dah. Hang esok jangan duk kahwin 2, 3. Pasal apa kena buat lagu tu? Kita nak lawan Tuhan siapa? Kita nampak pada mata kita. Mata ni berapa kali bohong kita? Mata tuan-tuan, mata hajah, berapa kali bohong hajah, berapa kali bohong tuan-tuan. Tapi kita nak ikut yang ni juga. Kita cakap kat orang, ni jangan ni kahwin 2, 3, hang tak boleh memang. Seorang tu pun tak larat nak jaga. Pasal apa hang cakap lagu tu? Kalau saya masuk saya cakap macam tadi, tuan-tuan tak suka. Sebab tu hari ni problem. Anak kita dia tak berusaha. Macam saya beritahu tadi, saya dengan Ustaz Jalal, kalau kami ada peluang saja-saja, kita akan bincang, cerita sikit bab kahwin untuk next banyak balik. Aku kena usaha lebih. Aku kena ada yang ni, aku kena ada yang ni. Kalau tak macam mana aku nak kahwin 4? Ada usaha. Terus maju. Tuan-tuan nampak saya masih di Takuk Air Lama tak? Tuan-tuan kenal saya daripada tahun 2011. Betul tak betul? Saya kahwin 4 lagi. Dah. Tapi bila ada pemikiran macam tu, dia akan tingkatkan ilmu kita, tingkatkan usaha kita, tingkatkan ibadah kita. Sebab itu yang Allah ajar kita. Huwa a'lamu bikum. Allah kenal kita. Masalah dia nak lawan benda macam ni. Sorry, bukan masalah. Orang yang bukan Islam, dia nak lawan benda ni. Sebab tu dia habaq kita lagu tu. Kita terpengaruh dengan pemikiran macam tu. Sebab tu orang Islam semua lemah. Motivasi kita tak sama. Motivasi kita tak sama. Huwa a'lamu bikum. Allah kenal kita.
Apa dia? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Pengetahuan Allah atas kita sangat halus. Sebab tu orang perempuan kerja penat macam mana kat rumah pun, pergi tunggang langgang buat sana, suami balik-balik, jom kita keluar makan. Oh, siap cepat. Sebab motivasi dia lain. Cuba kalau lelaki balik kerja penat-penat, isteri kita, jom bang kita keluar makan. Allah jemu. Hamba keluar. Pasal motivasi kita lain. Sebab tu saya kata, kalau misconception, salah faham yang awal tu kita tak betul, sampai sudah kita mengaji Quran, kita tak akan nampak apa betul kita buat. Saya ceramah tadi daripada awal, saya banyak suruh tuan-tuan apa? Untuk kahwin kan? Tak. Tajuk kahwin tadi pun bukan saya kata tuan-tuan kahwinlah banyak. Tak. Saya nak bagi tahu kata, yang Allah bagi, jangan halang. Kita nampak pada mata kita. Jangan, mata ni banyak kali tipu kita. Jangan. Macam mana? Hujah kuat. Salam sikit tuan penasihat. Wah, tamam. Dengan itu sekian lah. Muka seronok macam pun kita berhenti. Okey. Dah contoh lagi. Contoh silap faham sikit. Contoh. Raya kan. Orang perempuan buat kuih raya kan. Dia kata kat suami dia, bang, beli mandarin mentega ke apa, nak buat kuih semprit lah. Saya tak ada makan lagi kuih semprit. Ada kat rumah ni, isteri saya simpan tu. Saya kata ni yang sedap ni, simpan, tak ada makan lagi. Saya tahu kat tuan-tuan, teringat pula dah. Tak kuih semprit. Semprit mata merah, buah ceri merah tengah. Abang nanti nak balik mayang tarawih ha? Beli ni majrin nak buat kuih semprit ni, ceri beli ke? Hak suami kata okey, baiklah. Dia pun pergi lah. Balik mayang beli mentega beli. Ni hak minta tadi tu bagi kat isteri. Isteri dia pun pakat buat lah. Balik pukul 9.30 10 boleh duk buat. Pukul 11 boleh makan, duk tengok TV boleh makan. Duk buat. Bau sedap. Siap dah boleh makan ke? Habis dia kata sabarlah Sat. Bini dia pun buat keluar balang kuih raya ni, tutup dengan tutup merah ni. Susun kat meja depan kan. Susun sampai laki kita ni pun tengok tampak dulu lah. Pak, pegang tudung baru. Nanti kata pasal apa? Dah siap. Hak tu tetamu punya. Habis hak saya, ambil hak tak jadi hangi tu. Bukan sekadar hangit. Dia lebar. Yang kat tetamu elok-elok dulu tu. Kat kita tu dia jadi macam pembaris kuning tu. Dia bagi lebar tu. Nak abang makan. Hak ceri tu duduk tengah dua hujung. Mujur tak jatuh lah. Kita kata apalah tahanan dia buat lagu tu kat orang tua tu. Dia yang beli majrin, dia yang beli hak nu, dia beli ceri. Hak boleh kat dia yang hangit. Dia jawab, dia kata, Ustaz, bukankah kita kena hormat tetamu? Kita kata, tak faham lah. Tetamu tu sunat. Hak suami tu wajib. Dia nak pulun hak sunat tu, dia tinggal hak wajib. Sunat kena buat banyak. Pasal tu kena buat balang-balang. Hak suami ni, tak payah. Bagi dia 2-3 kerat sepinggan dia pun. Pahala wajib berkenak dapat. Sama macam orang suruh jaga. Ni misconception tadi. Sama macam orang suruh jaga. Kata, orang perempuan jaga orang lelaki. Suami kita jaga, kita tak ambil syurga. Dia nak pergi cari mak juga. Duk susah hati kat pak dia, kat mak dia, adik-beradik dia semua. Dia nak susah hati semua. Dia kata, ya Allah. Kita kata pasal apa? Ni adik-beradik saya. Kita kata, Allah suruh jaga seorang masuk syurga. Hang tinggal hak seorang, hang pergi cari hak lain duk bagi susah hidup. Duk pergi cari hak lain yang susah hidup ni. Ni. Dia kata, dak mak saya tak ada apa orang ni. Sebelum kita besar pun mak bapak kita pandai dah jaga diri kita. Dia kata suami saya pun sama. Suami ada hukum. Walaupun saya faham hak seorang tu perangai macam 10 orang. Hak seorang suami tu perangai macam 10 orang.
Siang perangai lain, malam perangai lain, bulan mengambang perangai lain. Dia ada perangai dia betul macam 10 orang. Tapi Allah Ta'ala suruh jaga seorang tu je. Nabi suruh jaga dia syurga untuk kamu. Jaga dia syurga. Tak, dia nak serabut kat kepala dia. Pasal apa? Nak guna sendirinya, tak mau pakai ni. Ni misconception tu saya abang daripada awal. Benar ni kena berbetul. Kalau kita tak berbetul dalam masyarakat kita, dia akan berlarutan sampai ke sudah. Kesimpulannya tadi, sampai sudah orang lelaki tak boleh kahwin 4. Tahu-tahu dia saja buat lagu tu bah. Memang tak orang bagi kahwin bah. Tak boleh. Kena kahwin. Macam takut nak setuju mak. Takut apa? Dan saya bagi tahu sekali lagi. Tuan-tuan, yang saya bagi contoh saya tak sentuh lagi bab Wahabi, saya tak sentuh lagi bab akidah Syiah, tak sentuh lagi. Bab tu kita tak sentuh lagi. Bab tu lagi banyak orang bagi misconception pada kita tentang hadis Nabi, tentang cerita kat kita, hadis sahih tak sahih. Apa banyak kita semua takut. Yang saya bagi tadi yang hari-hari ya. Kuih samprit tu boleh tukar enggak dengan cerita pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk beli untuk raya. Malam raya tu kita nak makan kan. Balik semayang. Ye pinggan mangkuk baru. Balik. Ya, mana pinggan mangkuk baru? Nak hidang malam ni nak makan apa lemang kan? Kita dah pinggan mangkuk baru tu ada dalam cermin. Hak ni tetamu mai baru buat keluar. Habis kita tu dia pinggan warna-warni macam tadika. Sabarlah sebab tu pahala untuk tuan-tuan. Ya Allah berkatlah hidup. Hak mana gelak ni yang mana biasa kena. Aduh. Yang paling teruk makan dalam pinggan warna-warni mengadap yang cermin tu. Pinggan baru tu pakai. Apalah maknanya. Hak tu melawak. Yang saya bagi contoh hari-hari je. Itu pun orang tak ambil kisah benda tu. Benda berlarutan saya. Sebab apa? Orang duk ajak kita sembang benda kecil-kecil. Selawat, kunung, benda kecil-kecil tu duk ajak kita bagi sibuk. Orang bagan jangan duk jadi lagu tu. Saya dah bagi tahu dah tadi, jangan. Jawapan dia dah bagi dah, ilmu tajwid dah. Tuan-tuan nak jawab balas balik ilmu tajwid dah. Zaman Rasulullah mana ada baris? Siapa bawa baris? Yang berbaris, tuan-tuan tanya orang yang mengajar ilmu Quran, dia akan jawab kata yang bubuh baris adalah zaman Yazid. Betul tak? Yazid Al-Qaqq. Zaman dia yang bagi. Idza fatahtu syafatayya fanqut fawqal harf. Bubuh titik atas baris, atas huruf. Maknanya baris atas. Masa tu dia pakai titik dia tak pakai baris. Iza fatahtu syafatayya, aku buka saja bibir aku. Aku buka bibir aku. Fanqut fawqal harf, tanda atas huruf. Bukan Nabi. Lagi bid'ah besar. Awak tak bincang pun. Saya dia tahu kita tak tahu nak jawab. Sebab tu dia bomai isu pelik-pelik. Tuan-tuan, saya pesan lagi sekali, orang bagan jangan duk jadi lagu tu. Ni sibuk bincang yang saya bagi tahu tadi. Macam mana nak bagi orang bagan hidupkan Quran hari-hari? Macam mana nak hidupkan Quran tiap-tiap hari orang mai baca Quran? Macam mana nak hidupkan kat sini bagi hari-hari orang belajar ilmu tajwid? Macam mana nak bagi kat sini hari-hari ada kelas tafsir? Macam mana nak belajar dekat sini bagi hari-hari orang tahu macam mana apa cerita kisah-kisah anbiya yang ada dalam macam ni? Kronologi, baca daripada awal. Surah Baqarah cerita siapa? Surah sebab apa? Yang ni bekalan akhir zaman. Kronologi yang Nabi susun. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, semuanya tadi tu, semuanya ikut apa yang ada dalam hidup kita. Fikir yang tu sama-sama. Daripada duk buat benda-benda yang tak ketahuan halal, duk buang masa kesian ke orang kampung. Jadi takut nak beribadah. Buat apa? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tanpa minta maaf nak tuan-tuan kerja esok. Minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kita doa lepas sembahyang boleh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.